أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sekali mati Fadilatul Imam, khususnya para tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita manjatkan syukur hadrat Allah Ta'ala kerana kesempatan peluang ini dapat kita sama-sama tuan-tuan ambil masa, ruang masa yang terhad. Mudah-mudahan dengan ruang masa ini Allah Ta'ala gunakan rahmatnya kepada kita semua. Tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita sambung kembali daripada kitab Sirah Nurul Yaqin, daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah pada bab yang ke-10, bab yang ke-10 Hijrah. Di sinilah tuan-tuan di penghujungnya, itu kita sebut. Bila kita buka kita tuan-tuan, kita baca dalam bab yang ke-10, tahun yang ke-10. Tahun inilah paling penting dalam banyak-banyak tahun. Tahun inilah yang paling banyak sejarahnya. Sebab apa dia sebut ada sejarahnya? Kerana di situ adanya dipanggil Haji perpisahan, Hujjatul Wada'. Hujjatul Wada' inilah, dan kita pun kalau tuan-tuan kita panggil apa? Selamat tinggal. Selamat tinggal akan yang kita sebut tuan-tuan sebelum kita nak meninggalkan tanah air Mekah, itu kita buat. Maka haji perpisahan yang disebutkan di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, satu-satunya haji yang pernah Nabi buat. Ni hak ni. Dalam kita sebut satu-satunya haji yang sempat dikerjakan, kata musannif rahimahullah ta'ala, inilah yang sempat dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak menjadi rasul. Semenjak dia rasul. Maksudnya umur Nabi 40 jadi rasul, sampai tuan-tuan tahun yang ke-10 baru sempat tuan-tuan. Kerana ketika inilah kemuncak sudah sampainya Islam ke seluruh tanah air, seluruh tanah Arab. Ini kemuncaknya, dan inilah yang kita sebut dalam khutbah wada' itu ada satu pesanan yang cukup penting yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil. Sebab pesanan ini walaupun berlaku pada zaman Nabi,
tapi ia kekal pada zaman kita sampai berterusan. Supaya macam Quran, tuan-tuan baca Quran, kisah dia tak berubah, tuan-tuan. Kisah dia tak berubah. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita hayati makna dia, maksud dia, dan kita tengok pula tafsir dia yang disebut para alim ulama. Seolah-olah Allah bersoal jawab dengan kita. Sebab tu Allah Ta'ala tanya. Kalau tuan-tuan perasan, dalam Quran dia ada ayat istifham, ayat tanya. Ayat tanya akan bermula dengan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah Ta'ala tanya, afatu'minuna bi ba'dil kitab, pasal apa kamu ini beriman sebahagian daripada kitab, wa takfuruna bi ba'd, kemudian kamu kufur pula sebahagian yang lain. Contoh senang, tuan-tuan. Contoh senang. Apa yang disebutkan dalam Quran, sumber utama, tuan-tuan, rujukan kita sumber utama dua, Quran sunnah. Adapun ijma' qiyas, sumber yang lain yang disepakati oleh para alim ulama. Dan banyak lagi sebenarnya perbahasan-perbahasan yang hanya di sudut perbincangan itu di kalangan para alim ulama. Jadi kita ni kadang-kadang tuan-tuan bukan ahli dia, kalau pergi sembang bab ni celaru. Sebab tu kita takat mana? Ijma' dan qiyas. Maksudnya Quran, sunnah, ijma' qiyas. So ijma' qiyas ni kita ambil ijma' sepakat ulama, bukan kita buat sepakat kita. Dia kata dah nak membolakan solat pendek dah. Contoh, memanglah tuan-tuan, tak ada salah. Kita kata baik, dia kata apa? Payah ustaz kalau solat panjang, habis tu pakai solat panjang boleh skor gol. Maksudnya kalau kita mazhab kita, tuan-tuan, aurat menjadi kewajipan orang perempuan bersama, orang lelaki sama. Habis itu macam mana dengan orang perempuan yang masuk sukan yang tidak menutup aurat? Maka berdosa. Tak ada kita kata untuk negara maka silakan. Tak, kita kata hukum itu berdosa kerana menedahkan aurat. Sebab tu dia kata, sebab tu Allah Ta'ala tanya, takkan kita nak beriman sebahagian kita wa takfuruna bi ba'd, yang kita tak suka kita kata tak ada. Kami ada pandangan kami, tak boleh. Nampak kan? Sebab tu bila baca Quran, bukan baca saja, maka kita akan faham dan kita akan cuba buat. Berubahlah, maksudnya berubah kalau kita silap. Maka haji inilah, setelah mana kaum orang Islam tahu akan bahawasanya Nabi SAW akan mengerjakan haji pada tahun tersebut. Bila? Pada tahun ke-10 ni. Maka seluruh kumpulan Arab ini, tuan-tuan, masing-masing menghantar wakilnya, perwakilannya untuk mengerjakan haji dengan baginda Nabi SAW. Siapa kita lah mai musim haji ni, nak mai pula terdepan, tuan-tuan. Maka haji ini seluruh negara macam kita lah, Malaysia, Indonesia, semualah, tuan-tuan. Setelah mana PKP dama dah orang tak pergi kan, maka alhamdulillah dah orang dah start dah pergi umrah. Maka bayangkan tuan-tuan, haji begitulah seluruhnya nak pergi dengan Nabi. Maka kata ulama sebahagian yang mengirakan bahawasanya bilangan mereka ketika itu ialah 114,000 orang. Ada pandangan kata 90,000 orang, tak ada masalah, antara 90 hingga 100,000, lebih kurang. Ramai tak? Ramai. Maka sebab itulah tuan-tuan tengok jumlah ini, bahawasanya pada pandangan kami, kata ulama, jumlah ini adalah suatu anggapan, suatu anggaran je. Kalau tidak, bagaimana mungkin dapat mengira dan menentukan bilangan yang begitu banyak? Sebab pasal tengok ramai, macam kita pakai pasport, tuan-tuan, kita boleh tahu berapa orang masuk, boleh tahu.
Maka dalam haji ini lah yang disebutkan bahwasanya Nabi SAW menyampaikan khutbahnya. Hak ni yang paling penting kita nak baca. Yang terkenal dan sepatutnya dia hafal. Kalau tuan-tuan boleh hafal, dia catat lah tuan-tuan. Pesanan pertama pada dia, pesanan kedua pada dia. Kalau tuan-tuan boleh catat. Ataupun kita rujuk terus. Dalam ni senang. Kan dia berkata Syekh Google type dia. Kan? Khutbah wada'. Dapat. Maka dia hafal, dia kata ulama di setiap daripada kita, kerana di dalamnya terkandung pengisytiharan dasar-dasar umum Islam. Lebih-lebih lagi pemimpin Islam, pemimpin keluarga kita, pemimpin sekolah, jabat, semua kena hafal. Dan inilah juga merupakan khutbah terakhir baginda Nabi Muhammad SAW sepanjang kehidupan Nabi, tuan-tuan. Allah, sedih. Hak ni kira lah ni. Hak kita dah baca. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, tuan-tuan. Kita tengok yang pertama. Yang pertamanya kata, wahai manusia, dengar kata-kataku ini baik-baik. Nabi pesan. Seolah-olah Nabi cakap dengan kita, tuan-tuan. Kerana boleh jadi aku tidak dapat lagi berjumpa dengan kamu semua selepas tahun ini di tempat ini. Inilah salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu bayangkan sahabat, tuan-tuan, dengar ni khutbah Nabi. Kalau mukadimah pun, kalau kita sebut mukadimah awal-awal, tuan-tuan, nak menunjukkan bahawasanya Nabi sudah bagi signal dah bahawa Nabi tak ada dah. Maksudnya sahabat boleh tahu dah. Maka wahai sekalian manusia, sesungguhnya darah dan harta kamu adalah haram ke atas kamu, seperti haramnya hari ibadah kamu ini pada bulan haram kamu ini. Sesungguhnya seperti haramnya hari ibadah kamu ini pada bulan haram kamu ini. Maksudnya apa, tuan-tuan? Bulan Zulhijjah ni termasuk bulan haram. Bulan haram dia 3. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan ni tak boleh perang, bunuh dan seumpamanya. Bulan ni yang menyebabkan orang kafir Quraisy, tuan-tuan, tak boleh, dia tak boleh terima. Menyebabkan dia nak tunggu lama. Tuan-tuan bayangkan 3 bulan. Lebih kurang 90 hari. Lebih kurang lah. Mereka nak tunggu punya lama ni, mereka tukar. Mereka tukar, tuan-tuan. Mereka ganti. Pandai-pandai pergi ganti bulan tu pada bulan yang lain. Contohnya, tuan-tuan, dia kata bulan Muharram tu bukan bulan haram. Boleh nak buat apa je. Allah Ta'ala dah haram dah buat perkara yang mungkar ni. Bila mereka lawan, mereka ubah pergi bulan Safar. Ni pok-pok kafir, tuan-tuan. Mereka ubah. Sedangkan tu bulan haram, tak boleh. Maka Nabi pesan, darah dan harta kamu adalah haram ke atas kamu seperti haramnya hari ibadah. Sebab tu kita buat ibadah, tuan-tuan, di tanah haram, dia ada pantang larang dia. Tidak. Buat umrah ke, buat haji, dia ada pantang larangnya. Sebab tu kalau kita pergi, tuan-tuan, kita boleh bayanglah suasana tu lagu mana. Dan kita tahu, tuan-tuan, suasana tu macam mana. Nak marah pun, nak marah tapi bila teringat tak boleh marah. Pasal apa orang Arab kata, tak boleh marah, jangan marah. Orang Arab ni dia cerdik, tuan-tuan. Kadang-kadang dia saja nak bagi kita marah. Tapi mai akhir zaman ni, tuan-tuan tengok, di luar tanah haram berlakunya satu festival, tuan-tuan. Di akhir zaman. Orang Arab Saudi ni, tuan-tuan, sopan macam ni lah. Tak biasa jumpa benda-benda yang macam kita lah konsert. Yang jenis ada disco yang kelab-kelab malam ni. Kita ni, tuan-tuan, di Malaysia penuh. Di seluruh negara. Konsert masa sebelum PKP, berapa konsert kita tak pernah buat.
panggil artis daripada luar, Jepun, Korea, Amerika, semua. Sekarang ni Allah uji Arab Saudi, pemimpin-pemimpin mereka buat satu festival di luar tanah haram. Memanglah di luar. Tapi masih lagi tak di kawasan ni, masih lagi jauh harap, memang jauh, tapi dia kita sebut akhir zaman. Jadi kita tak terkejut lah tuan-tuan, memang fitnah Dajjal tu akan mai dan ia sudah semakin hampir. Jadi takutlah tuan-tuan, bimbang. Allahu Akbar. Tak bisa jumpa lagi. Kita pun pelik tuan-tuan, macam mana depa boleh buat benda-benda lagu ni. Dan tak pelik pun, memang kita kata kita pun duk bisa buat dah benda ni. Cuma kita kata itu Mekah kot, kita kata lagu tu. Tapi oleh kerana Allah uji mereka, kita sebut Allah uji mereka. Dan memang itu petanda akhir zaman. Dan ia sudah nak menghampiri kiamat tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu yang takut ni. Kemudian Nabi kata, sesungguhnya kamu ini akan menemui Tuhanmu, kemudian dia akan menanyakan tentang seluruh amalan kamu. Baik. Sungguh Allah Ta'ala katanya, apa kamu buat di atas dunia? 5 perkara sebelum 5 perkara kan, kita duk ingat. Masa muda sebelum masa tua, masa sihat sebelum masa sakit. Dah. Yalah masa muda lah. Masa muda lah tuan-tuan nak buat amal. Masalah anak dah 3, saya rasa dah 3 rasa penat. Umur dekat 40 lah. Walaupun nampak kecil. Pasal kita memang kecil. Bila dua anak seorang kita kata 8 lagi sempat main anak 3 tak ada. Kalau main anak dah besar, dah 8 lah. Anak besar saya semua masuk asrama lah. Tinggal kita, bini kita. Tidak anda. Maksudnya Allah Ta'ala tanya, hidup kita muda ni buat apa? Bila masa tua tuan-tuan dah berusia, tak larat dah. Tambah-tambah PKP ni, yang sebelum PKP lagilah tak tahu nak buat apa, dia duduk di rumah tuan-tuan. Masa sihat sebelum masa sakit, saya baru ni yang balik-balik daripada kuliah bulan lepas. Balik-balik itu saya pukul 1 pagi nak pitam tuan-tuan. Pukul 1 pagi nak pitam, panggil ambulan tak boleh mai. Panggil jiran lah. Telefon jiran kata, mentang tak lepas habis ni. Dia nak pingsan, maksudnya jantung tuan-tuan, habis satu badan ni dia kerah. Saya pun tak apalah, jiran pergi hantar, cek semua, tak ada apa. Maksudnya okey lah, jantung darah semua okey. Masa tu pukul 1-2 pagi lebih kurang tu. Bila sakit, rasa tuan-tuan, masa sakit saya kata, dalam diri saya waktu tu saya kata, saya nak mati dah apa. Pasal memang tak rasa, badan dia tak rasa apa. Dia jadi macam kita kata tuan-tuan, dia kebah. Satu badan ni tak rasa apa. Rasa supaya macam Allah Ta'ala nak tarik, dia nak tarik tu nyawa kita. Allahu Akbar. Pasal tak bisa jadi first time tuan-tuan. Kita sebut masa sihat, alhamdulillah tuan-tuan boleh pergi tambah-tambah dan ni dah boleh pergi merata. Lebih banyak jugalah. Bila main sakit tuan-tuan, Allah tak ada nak, tak sempat, sungguh tak, kita pun tak ingat amal tak cukup lagi. Waktu nak mati dia teringat amal tak cukup lagi, macam mana dengan anak bini, isteri semua, anak-anak semua, teringat habis. Waktu tu kita sebut, sebab tu Nabi kata, sesungguhnya kamu akan temu Tuhanmu, kemudian dia akan menanyakan kamu tentang apa yang kamu buat, amalan yang kamu buat di atas dunia. Kita lah, maksudnya saya sekali tuan-tuan semua, sebenarnya telah ku sampaikan. Nabi dah sebut. Maka barang siapa, Nabi kata lagi, itu yang pertama tadi. Nabi kata lagi, maka barang siapa yang di sisinya yang ada di sisinya amanah, maksudnya tanggungjawab, hendaklah ditunaikannya kepada orang yang diamanahkannya. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita ada tanggungjawab, maka tunaikanlah tanggungjawab amanah yang dipikul. Suami, ayah ada tanggungjawab. Sebelum nak mati ni teringatlah
apa kita kena buat dulu tuan-tuan. Anak isteri bagi ilmu, bagi mereka kefahaman tentang agama. Jangan tinggal dalam keadaan jahil ni. Pasal kita tahu lah, kita tak tahu nak mati bila ni. Tiba-tiba kita mati, tinggal isteri anak-anak dalam kejahilan. Tak kenal Quran, tak kenal Islam, tak kenal hukum, tak kenal syariat. Mampu kita nak ditanya oleh Allah Ta'ala. Kan kita dah baca surah Sajadah. Allahu Akbar. Apa lah ya. Allahumma salli alaihi wasallam. Apa ayat dia tadi? Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kan ayat tu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ayat ke berapa tu Imam tak ingat. Ayat tu lah. Walau tara, jikalau kamu lihat orang-orang siapa dia al-mujrimun, orang-orang yang berdosa di atas dunia. Kita lah. Kita ni orang berdosa tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan kita mati. Allahu Akbar. Mati ni tinggal dosa banyak. Maka orang al-mujrimun ni, bila mana tuan-tuan kita melihat orang-orang mujrimun, nana kisur ru'usihim 'inda rabbihim, mereka tunduk malu di hadapan Allah Ta'ala. Ru'usihim, kepala mereka tunduk. Maksudnya rasa bersalah, tak berani nak tunjuk muka. Sebab kita dah tuan-tuan, kita bersalah ni di mahkamah, memang sah kita bersalah. Ni cerita mahkamah kata memang bersalah, dan kita pun mengaku kita bersalah. Maka kita akan tunjuk malu. Kalau boleh jangan cakap gambar aku, kita kata begitu. Maka Allah gambarkan dalam Quran, begitulah ru'usihim 'inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Kemudian dia berkata, Rabbana absarna, ya Allah, kami dengar ya Allah, kami lihat ya Allah, kami lihat, kami saksi, kami dengar ya Allah. Maksudnya apa? Gambaran-gambaran apa yang berlaku di mahsyar tuan-tuan. Azab, kami saksi ya Allah. Maka farji'na, kami tak sanggup. Baru tengok sikit dah tak sanggup dah tuan-tuan. Farji'na, minta kat Allah. Farji'na, mailah kami hantar mai balik di dunia. Na'mal salihan, untuk kami beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami telah yakin bila mati. Ini muhasabah untuk kita lah tuan-tuan, untuk saya juga tuan-tuan. Lepas tu kita kata biar yakin sekarang, biar berubah sekarang, biar hijrah sekarang. Biarlah kita tuan-tuan susah payah untuk akhirat. Dunia ni sat ya. Biarlah susah payah untuk akhirat. Biar tuan-tuan. Payah nak ajak anak semayang, anak tak dengar cakap, biar susah. Tapi tuan-tuan, itulah ikhtiar kita, usaha kita nak bagi anak kita kenal agama, isteri kita kenal agama. Walaupun kita susah, kita rasa payah, memang tuan-tuan, itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab besar tuan-tuan. Allahu Akbar. Jangan bila mati baru rasa yakin, tiba-tiba tuan-tuan Allah tidak terima lagi. Maksudnya tak baliklah di atas dunia. Mana mungkin? Tak mungkin lah. Bukan serupa macam filem Mak Saleh apa semua. Boleh pergi dunia sana, boleh pergi dunia sini, boleh sana balik sini dah. Allahu Akbar, tuan-tuan tengok. Kemudian sebab tu buat ada amanah. Kalau kita jadi orang yang dipertanggungjawabkan untuk anak yatim ke, anak jawatan ke, kepimpinan ke, masyarakat ke tuan-tuan, di taman ke, buatlah sekadar tuan-tuan yang diamanahkan kepada kita. Sesungguhnya setiap riba, ni yang ketiga, setiap riba itu adalah palsu dan rekaan. Akan tetapi bagi kamu, modal-modal kamu yang tidak boleh zalim, menzalimi di antara satu sama lain. Allah Ta'ala telah menentukan hukum bahawa ia bukanlah riba. Maksud yang pertama tuan-tuan, setiap riba itu adalah palsu. Riba ni macam kita sebut, macam kita fahamlah, konvensional kan. Kita buat loan, pasti kalau kita sebut, kita pun faham. Saya ada kes dulu, ada member tu dia, sahabat dia tak tahu. Kawan hak yang pi ejen kereta tu pula, dia pun jenis tak tahu juga. Hak dia pun salah. Dia ambil hak yang ni lah, bukannya loan Islamik. Tuan-tuan, terpaksa pula
tukar. Terpaksa tukar. Jadi susah, jadi masalah. Waktunya benda-benda ni kena jaga riba. Sebab riba ni dia kena ada guru dia lah, kena ada ahli dia. Contoh, tuan-tuan. Akan tetapi bagi kamu, tuan-tuan, maksudnya kalaulah kita, tuan-tuan, ada modal, tuan-tuan, maka janganlah zalim menzalimi di antara satu sama lain. Kita ada, tuan-tuan, ada kewangan yang lebih, kita bagi pinjam. Cuma pinjam kita sebutlah, jangan letak syarat riba lah. Jam 100, hang bayar aku 110. Kan? 100 sudah. Maksudnya itu. Akan tetapi kalau dia bantu, dia menolong, dia tidak zalim di antara satu sama lain, maka ia bukannya riba. Sesungguhnya riba disebut juga Abbas ibn Abdul Muttalib juga palsu dan rekaan semuanya. Darah-darah jahiliah itu adalah rekaan. Darah pertama di antara darah-darah kamu yang tertumpah adalah darah Ibn Rabi'ah Ibn Al-Harith Ibn Abdul Muttalib. Dia dibesarkan kemudian dibunuh oleh kabilah Hazim. Maka itulah mula-mula tuntutanku, nak sebut dia bahasa Jawi lama, tuan. Dia ada yang apa ni, yang Rumi, saya baca hak Jawi. Maka kata tuntutanku ini atas pertumpahan darah pada masa jahiliah. Maksudnya Nabi, tuan-tuan, bab kita sebut apa dia, memelihara darah ataupun daripada berlakunya pertumpahan darah adalah dijaga oleh Islam. Sebab tu kalau kita ingat dalam perang, bukan senang nak bunuh orang tua, kanak-kanak, orang yang tak upaya. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, hanya orang yang khianat saja yang layak dibunuh dalam waktu Nabi duduk di Madinah. Kalau kita duduk baca sirah ni, sepanjang kita baca sirah, tuan-tuan, tuan-tuan tengok waktu Nabi pi buka Fathul Mekah, ada tak Nabi pi bunuh, Nabi balas dendam balik? Tidak. Kerana akhlak Nabi itu, kita baca surah An-Nas, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sebab itu kita baca bila idza jaa nasrullah, bila datangnya kemenangan dengan pembukaan wal fath, kota Mekah, wa ra'aitan nas, kemudian ramai di kalangan manusia pakat masuk Islam. Kerana akhlak kita tak sama macam orang kafir. Orang kafir dia akan bunuh semua, tak kira lelaki, perempuan, orang tua, kanak-kanak, dia bunuh macam Israel orang tua. Itu kita tak. Sebab tu kita ni masih lagi ada toleransi, tuan-tuan. Masih lagi ada. Dalam perang ni ada. Tiba tak bunuh semua rakyat Palestin, bunuh. Hantar bom, hantar. Allahu akbar. Ni. Maka sesungguhnya wahai sekalian manusia, lebih kata lagi, sesungguhnya syaitan telah berputus asa selamanya agar ianya disembah di muka bumi kamu ini, tetapi ia akan berpuas hati sekiranya dia ditaati pada urusan-urusan kecil yang kamu kerjakan. Oleh itu berjaga-jagalah kamu ke atas agama kamu ini. Ini perkara yang besar tu. Sebab tu kita tengok, tuan-tuan, hari ni orang kita tambah-tambah budak-budak. Pasal saya kata budak-budak remaja ni umur 18, tuan-tuan kena ingat, anak kita 18 boleh mengundi lah. Sudah diwartakan. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, umur 18 ni tingkatan 6 lah. 18 tingkatan 6, kalau 18 tu tak kenal lagi Quran, rosak dan negara, rosak. Dia senang asyahadat tu ya. Sebab tu ulama membahaskan bahawasanya kamu nak tengok pemuda di zaman kamu macam mana, tengok dia sekarang tu macam mana. Kalau kita nak tengok pemuda, tuan-tuan, maksudnya zaman hari ni, kita tengok hari ni macam mana keadaan anak-anak muda zaman kita hari ni. Itulah mereka pada zaman yang akan datang.
Dan bayangkan kalaulah tingkatan 6 tak boleh baca Quran lagi. Sebab saya fikir macam ni je tuan-tuan. Dulu mungkin suasana tak sama. Ramai boleh mengaji, mak ayah pun duk suruh mengaji lah, mengaji. Malah ni saya sebut terang-terang, saya jumpa memang ada budak, dia sebut, saya tak mau mengaji dah. Tanya dia pasal apa tak mau mengaji. Dia kata, Ustaz, dia kata macam ni lah. Dia kata tengok, dan ni kan semua orang suruh berniaga. Berniaga online, berniaga tu, berniaga ni. Ada yang tuan-tuan kita jumpa budak tingkatan 3. Dia patutnya tingkatan 3 ni PT3 lah. Biar PT3 tak ada tuan-tuan. Start tingkatan 3 memang budak tu memang buat online. Boleh, tak ada masalah tuan-tuan, kerana kita tahu keadaan tak sama macam dulu. Sebab mungkin salah satunya sebab ialah keadaan, maksudnya ekonomi ketika ini teruk. Dan kita tak nafikan tuan-tuan. Cuma kita sebut, kita takut macam ni lah. Kalau anak-anak kita tuan-tuan yang kerja awal, dan mereka ni semua jenis online. Sebab kita faham buat online ni dapatlah income dia ada. Tapi kita pesan anak-anak kita nak buat apa pun buat, tapi jangan dah kita mak ayah tinggal anak-anak ni hanya tumpu cari duit je sampai dia tinggal tuan-tuan agama dia. Yang ni ditakuti. Kita takut sungguh. Ni benda ni takut. Sungguh kita takut tuan-tuan. Sebab syaitan itu akan berputus asa selamanya agar kita tuan-tuan disembah di muka bumi ini. Maksudnya dia akan biar kita tuan-tuan, dia akan puas hati kalaulah kita ini ikut apa yang dia nak. Kalau fikir dunia lah. Ada zaman lah ni kalau fikir dunia. Duit memang boleh cari tuan-tuan. Duit ni siapa buat, siapa pulun dia dapat. Dan itu yang disebut oleh pakar-pakar hak yang peniaga. Siapa pulun dia dapat. Cuma kita sebut jangan tinggal ya akhirat. Itu je kita sebut. Jangan tinggal akhirat, jangan lupa bab fardu ain, bab asah, hukum hakam, bab dosa pahala, bab syurga neraka, bab ni tolonglah jangan lupa. Jangan tinggal. Hak ni jangan tinggal. Kerana syaitan itu akan puas hati kalau sekiranya kita taat pada urusan dia yang kita kerjakan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempatnya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya an-nasi, pengubah suaian bulan itu berlaku dalam ajaran kufur, bertujuan menyesat dan mengkaburkan orang-orang kafir. Mereka rekakan untuk menghalalkan pada suatu tahun dan mengharamkan pada satu tahun yang lain. Hadis saya sebut awal tadi. Tuan, bulan haram 3, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Depa ni pi tukar, pi ganti dengan bulan yang lain macam kita sebut tadi. Pi ganti dengan bulan Safar contoh. Pandai-pandai tukar. Mengubah suaian ini dilakukan oleh orang kafir kerana tak mau tunggu terlalu lama. Sedangkan Allah Ta'ala mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sedangkan tuan-tuan, kita tak boleh tukar. Bahasa mudah lagu ni, kaedah dia mudah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Tuan-tuan nak berniaga tapi guna cara haram, maka salah. Contoh, saya bagi contoh mudah. Niaga tuan-tuan guna cara mana? Perempuan jadi model dia. Perempuan tu pula mendedahkan aurat. Kena tak? Walaupun video dia buat video, dia buat macam filem pendek tuan-tuan, 3 minit, 4 minit. Tapi kena tak cara Islam? Tak kena. Boleh laku tak? Boleh. Sila. Tapi salah tak? Salah. Haram tak? Haram. Dosa? Dosa. Tuan-tuan nak yang mana? Nanti kita sebut zamanan ni. Baru ni kita baca apa dia Mufti. Kan Mufti sebut siapa pakai Android box yang apa, yang jadi isu hangat kan. Tuan-tuan ada mungkin tuan-tuan baca.
Dia kata haram. Tak baca lagi isi dia. Berita ni dia buh. Android, siapa pakai Android box ni haram. Mufti kata harus tu maksudnya mufti sebut harus guna Android box yang tuan-tuan kita beli tu menggunakan internet. Tapi yang jadi haram apabila macam kita sebut tadi lah, ambil satu benda orang, mufti sebut macam tu ya. Allah, kita pun baca juga kan, teruk komen ni. Saya ingat, sebab tu saya kata negara kita ni tuan-tuan lambat lagi nak menang. Saya boleh kata lagu tu, lambat lagi Islam nak sampai. Sebab apa? Orang duk hentam apa. Sedangkan mufti hanya buat keluar pandangan dia kerana isu semasa. Dia dipanggil isu-isu yang semasa tuan-tuan, isu berkaitan yang berlaku sekeliling ni. Ada benda ulama buat keluar pandangan. Tapi jangan sampai tuan-tuan hentam ni Allah. Saya tengok sedih bahasa pun wajak kot. Bahasa memang tak ada. Allah, tu zaman tu saya sebut kita kata kita nak tengok remaja hari ni, macam mana nak tengok remaja ni? Pak sendiri pun keluar kata-kata kesat. Hilang adab para ulama, walaupun kita tak boleh terima. Tapi bukanlah kita ni pergi hentam ulama, pergi hina ulama pun ada. Allah, kadang-kadang kita macam tahu. Saya kata lambat lagi. Memang Malaysia ni buat gaya lambat lagi lah Islam nak menang kalau cara kita lagu ni tuan-tuan. Sungguh tuan-tuan. Sebab tu bimbang. Sebab tu yang sebagai penutup dia, yang keempat ni apa dia, janganlah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halalu bayyinun wa haramu bayyinun wa bainahuma mushtabih. Tuan-tuan, maksudnya perkara yang tuan-tuan bab makan. Kalau bab makan tuan-tuan halal, yang haram. Tengah-tengah tu tak tahu halal ke haram. Halal ke haram? Tak payah syubhah. Tak payah tinggal. Tu syubhah. Maksudnya tak tahu. Kita nak pergi kedai makan viral. Pi viral tuan-tuan. Saya ingat tu kan masak di Cina. Dia kata mampu pak-pak di Karut tu. Makan di Penang ke, makan di mana di Perak ke, tak isahlah. Tapi syubhah lah kita kata. Punya berlambak orang Islam dah ada kedai makan kerana viral saja. Ni benda ni kena ubah. Tuan-tuan kena ingat, ni disebut oleh Nabi, pesanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Semoga tuan-tuan ada manfaatnya, walaupun kita sebut tadi sikit ya. Yang pertama saya ulang balik yang kita sebut tadi. Yang pertama pesanan Nabi sebut jagalah amal. Jaga amalan kita, buatlah amal sebelum bertemu dengan Allah. Yang keduanya, tunaikanlah amanah, tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita, dan jangan zalim menzalimi yang kepada di antara kita satu sama lain, bab riba dan sebagainya. Kemudian jangan kita bertumpah darah di antara kita. Kemudian yang kita sebut tadi, iaitulah jangan ikut jalan-jalan syaitan. Jalan-jalan syaitan, ikutlah jalan para alim ulama. Dan yang terakhir tadi, iaitulah jangan kita menghalalkan apa yang diharamkan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup tuan-tuan, ada panjang lagi. Ni sebut panjang lagi. Pesanan ni Nabi ni sebut ni dalam khutbah panjang. Cuma kita ambil sekadar mana yang ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya daripada apa yang disampaikan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada kelemahan diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil dina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافيتي يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunilah dosa isteri anak-anak kami, adik keluarga kami, ya Allah, dan seluruh muslimin muslimat, ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman kami, ya Allah. Jagalah iman kami, ya Allah. Peliharalah iman kami, ya Allah, di atas dan dasar agamamu, ya Allah. Jangan kau menyebabkan kami lalai, kami lekuk, kami lupa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam Islam, beramal dengan Islam, ya Allah. Jangan kau matikan kami dalam keadaan kami jahil, apatah lagi, ya Allah, dalam keadaan kami melakukan kemungkaran kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.